changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. Ke surat 661. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi membicara mengenai kelebihan ilmu. Satu perbandingan mana yang lebih afdal antara ilmu dengan harta. Baik, kita sambung. Dia disebut situ, dan ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dikasihi, sedang harta diberikan oleh Allah kepada yang disayangi dan yang tidak disayangi. Bahkan yang tidak sayang lebih banyak. Tidakkah kamu memperhatikan ayat yang bermaksud, dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu, nescaya kami jadikan bagi mereka, bagi orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Pemurah, bumbung rumah-rumah mereka dari perak, dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga. Dan ilmu jika diberikan kepada orang lain tidak berkurang, bahkan bertambah. Sedangkan harta jika diberikan berkurang, dan hartawan jika mati habis namanya. Sedangkan seorang alim jika mati tetap hidup namanya. Dan seorang hartawan jika mati akan ditanya tentang tiap dirham, dari mana dapatnya dan ke mana pengeluarannya. Sedangkan orang yang berilmu mendapat dengan tiap satu hadis satu darjat di di syurga Allah Taala. Baik, ini kelebihan ilmu. Yang seterusnya ialah, pertama sekali ilmu ni hak tentunya Tuhan bagi kepada orang hak dia sayang. Hak mana Allah Taala sayang tu dia bagi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak dia tu baik, maka Allah Ta'ala bagi dia tu faham agama. Sebab itu kita bila kita nak bila kita minta baik, jadi manusia baik, Tuhan biasanya dia akan bagi agama. Dia tak bagi harta. Sebab banyak kisah-kisah yang lampau, bila diberi harta dia jadi rosak. Asal baik, asal orang tu baik, bila diberikan harta dia jadi rosak. Jadi bagi agama dulu, harta menyusul tak apa. Sebab bagi orang panggil satu anak kunci kepada satu orang manusia yang Allah Ta'ala sayang. Kunci apa dia? Kunci macam mana nak menguruskan dunia, macam mana nak menguruskan harta benda. Sebab itu saya pernah membaca satu teks berkenaan dengan zuhud. Laisa zahid man la indah. Orang zuhud itu bukan orang yang tak ada harta.
Wa innama zahid man lam yushghilil mal qalbu. Wa in utiya misla ma utiya Qarun. Tetapi orang yang zuhud itu ialah orang yang Allah Ta'ala bagi harta macam Qarun bagi harta dia. Tapi hati dia tak sibuk. Hati dia tidak, kata orang, kacau bilau, berkecamuk. Kerana apa? Dia pening tengok harta banyak. Tetapi hati dia tenang, diuruskan harta dengan baik. Dia boleh mari sembahyang masjid, walaupun dia satu orang tokoh korporat. Jadi yang ini yang kita nak. Pasal apa dia boleh jadi lagu tu? Sebab dia ada ilmu agama. Satu ilmu macam mana nak menguruskan harta itu. Kemudian disebut di sini, ilmu jika diberikan kepada orang, dia tak berkurang. Dia ilmu ni tuan-tuan, kalau kita duduk baca ke ataupun duduk bagi syarahan ke, bagi kuliah, dia makin bertambah. Dia berkurang memang tak ada. Itu passion ilmu. Tapi harta pula, zahir dia kalau kita bagi berkurang. Nak pula jenis bagi yang jenis tak ikhlas ke apa benda, dia makin berkurang. Baik, yang ke seterusnya. Dan hartawan jika mati, nama dia habis. Sedangkan orang alim jika mati, nama dia hidup. Orang kaya ke apa benda, nama dia ni cepat-cepat tenggelam. Tapi orang alim, nama dia akan ingat, nama dia akan diingati sentiasa. Cuba tuan-tuan tengok di belakang masjid kita tu ada satu senarai, tokoh-tokoh ulama, kan? Asia Tenggara ke Asia, rantau Asia, Nusantara. Jadi orang ingat tu sampai peringkat tu orang cuba cari gambar dia, untuk kenali berapa lama dah mati. Lama dah mati, orang ingat. Zaman untuk kenali, cuba tuan-tuan ingat siapa yang kaya. Tak boleh nak cerita, tak tahu siapa yang kaya zaman dia. Kalau pun orang ingat kerana dia ada buat satu masjid, orang kaya yang ada ilmu, maka oleh kerana dia ada ilmu dan dia kaya, dia buat masjid. Maka masjid dia itu diingati. Buat masjid kerana dia bagi sumbangan. Ada juga yang jenis orang panggil orang besar-besar, letak nama masjid, nama dia sekian-sekian, kan? Itu sempena dia menteri ke, sultan ke, itu cerita lain, kan? Ini yang betul-betul dia buat. Kadang-kadang nama dia pun tak letak, tapi orang tahu ini sumbangan sekian-sekian, orang kaya sekian-sekian. Dia ni orang yang rapat dengan alim ulama. Bila dia kaya, dia sebagai sumbangan, jadi orang ingat. Dan hartawan jika mati akan ditanya tetap akan ditanya tentang setiap dirham daripada dia dapat dan ke mana dia keluarkan. Jadi itu orang kaya, dia dapat tu Tuhan tanya, ambil mana duit? Nampak gaya banyak sangat dalam bank, 200,000, 300,000, juta ke apa benda. Mari mana? Mari ikut mana lorong dia tu, channel dia, saluran tu mari ikut mana? Saluran baik ataupun saluran yang haram, yang tak elok, yang haram. Lepas tu pula bila belanja ke mana pula? Jadi dua-dua, hak masuk pun kena tanya, hak keluar pun kena tanya. Adapun yang berilmu ni Tuhan tak tanya. Ilmu ni dia tanya, kami mana ilmu ni? Tak ada. Maknanya masuk dalam dada. Lepas tu bila keluar saja catat tu. Bukan tanya catat satu darjat ke 2 darjat, tak kisah. Itu serah pada Tuhan. Jadi ini perbandingan antara ilmu dan juga harta pada pandangan Islam. Sebab itu kita nak, maknanya manusia ni gairah dengan ilmu. Tak kisahlah ilmu apa pun. Cuma maknanya kita nak sangat ilmu itu, biarlah satu ilmu macam mana pun, corner dia lepek ke mana pun dia pergi ke Tuhan. Matematik pun pergi ke Tuhan, sains pun pergi ke Tuhan. Sebab itu bila orang kata kita kena buat banyak sekolah agama, sebenarnya kalau Islam mentadbir Malaysia, tak payah buat sekolah agama dah. Sekolah mana ada ni, convert saja kepada Islam. Bukan nak suruh jadi hafiz belaka dah. Sistem dia tu, sistem belajar sains kena tala kepada agama, kepada Allah. Tak payah buat baru. Macam bank, mana adanya convert je. Ini bila nak buat Islam je kena fikir buat baru.
Tak, bukan macam tu. Manusia nak suruh jadi Islam. Mamat tu juga asal dia jahat, nak suruh dia jadi baik. Mamat tu lah. Bukan kena apa nak suruh mamat jadi baik, kena buat mamat baru dah. Ya. Ini sebab tu kita nak Islam mentadbir negara. Mudah cerita. Islam mentadbir negara, menteri besar tu juga. Tak payahlah tukar menteri besar lain, letak Islam. Awak terima saja Islam. Perdana Menteri tak payah tukar. Tapi bila tak terima, kena tukar. Itu je. Bila tak terima menerima Islam sebagai agama panduan hidup pentadbiran negara, tukar kalau kamu tak nak terima. Tapi sebaik-baiknya kamu terima saja, settle masalah. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yeah.